Kau telah memberikan hidayah kepadaku dikala aku mencari-cari arti kehidupan di jalan yang benar. Ya Allah, Kau telah memberikan sinar baru yang tidak boleh ditukar ganti. Aku mohon kepadamu ya Rob, berikanku kekuatan, berikanku semangat untuk terus membantu sanak saudara, sahabat handai di sekelilingku, agar senantiasa dalam rahmat dan hidayah di dunia dan akhirat. Sabah, negeri di bawah bayu. Di sini terukirnya sebuah kisah saudara baru yang mempunyai impian tinggi membantu masyarakat Islam di tempat kelahirannya. Sabah terkenal dengan kepelbagaian etnik dan budaya, antaranya Kadasan, Bajau, Murut, Bisaya, Bugis, Suluk, Dusun. Justru pelbagai cabaran dan dugaan perlu diharungi untuk berdakwah di samping menghulurkan bantuan kepada yang memerlukan. Ini Madrasah Rumah Transit Mu'alaf Sabah atau RTMS terletak di Ranau, Sabah. Lebon Botong atau Muhammad Nazri Abdullah, 56 tahun, saudara baru yang mempunyai misi membantu masyarakat Islam di negeri Sabah. Dia memeluk Islam ketika berumur 39 tahun dan mendapat hidayah melalui beberapa mimpi yang dialami. Justru setelah bersyahadah, dia nekat menjadi jambatan kepada mereka yang ingin mengenali agama Islam. Bermula dengan NGO dikenali Persatuan Pendakwah Islam Sabah, kini usahanya tercapai tak kala Madrasah Rumah Transit Mu'alaf Sabah beroperasi sebagai pusat ilmiah membantu anak-anak yang ingin mempelajari ilmu ukhrawi. Bangunnya madrasah ini bermula daripada pengalaman kita sebagai seorang saudara baru ataupun mu'alaf. Karena kita melihat di kalangan saudara baru ini, khususnya di Sabah, terlalu sukar untuk mendapatkan pendidikan Islam di ketika era saya lah. Dan saya masuk Muslim ini pada tahun 83. Yang kemudian daripada itu, pengalaman sebagai saudara baru yang susah untuk mendapatkan pendidikan, lalu membangkitkan satu kesadaran bahwa kepentingan ilmu itu sangat-sangat untuk saudara baru. Pada tahun 2013, RTMS dibina khas untuk saudara baru yang tiada tempat berteduh dan berlindung. Ustaz Nazri menyediakan rumah dilengkapi dengan bilik tidur serta dapur dan surau sebagai pusat pengajian. Bermula dengan hanya 10 pelajar yang kebanyakan mu'alaf, kini rumah transit berkembang. Sebagai pembimbing, Ustaz Nazri menerima pelajar dari berbagai latar belakang terdiri daripada anak yatim, asnaf dan saudara baru. Dia bersyukur mempunyai ramai rakan taulan dan saudara mara yang menyokong dan berada di sisi dikala susah senang di awal penubuhan RTMS. Fazli Baharun, 52 tahun, antara rakan karib yang mengenali Ustaz Nazri sejak 40 tahun lalu. Sungguh pun menetap di Sandakan, dia sentiasa memberi sokongan dan bantuan menguruskan madrasah ini dikala ada masa lapang. Musim itu Ustaz Nazri sudah aktif dalam pengurusan membantu mualaf-mualaf yang di Sabah ini. Kadang-kadang kita terkejut juga dengan dia punya moto dia. Dia cakap, setiap mualaf ini kita ada tanggung jawab sama dia. Sama ada wang ringgit ataupun tenaga. Itu antara
yang dia cakap dalam musim tu. Dan alhamdulillah selepas 9 tahun atau 8 tahun usaha dan impiannya itu tercapai dengan ada orang yang hamba Allah yang mewakafkan tanah di sini ni untuk diambilkan impiannya. So kita faham sebab dia pegang Islam macam mana, dia kenal Islam tu macam mana. Tidak sama macam kita yang Islam asal ni. Kadang-kadang kita melepasi apa yang kita perlu, tapi kita tidak tahu apa yang kita mau. Itu sebenarnya yang kadang-kadang kita lupa itu. Itulah sampai ke hari ini di mana masa luang yang ada, dan bila diperlukan saya akan cuba bagi apa yang boleh. Maksudnya khidmat di sini. Menurut Fazli, membantu Ustaz Nazri di madrasah juga menyantuni mereka yang memerlukan di kawasan pendalaman, memberi satu ketenangan yang sukar untuk diungkap dengan kata-kata. Sokongan daripada ahli keluarga, terutama suri hati pertamanya, Elmiwati Sualim, menguatkan semangat Ustaz Nazri untuk meneruskan perjuangan sebagai pendakwah Islam. Di awal kita wujudkan madrasah ini, kita memang tidak punya apa-apa, melainkan istri saya bekerja sebagai seorang guru. Jadi istri saya itulah saya jadikan sebagai dana ataupun sumber kekuatan untuk dana. Kebetulan dia seorang guru yang kemudian daripada itu melayakkan dia pinjam di bank rakyat. Sebab dulu kita fokuskan ini untuk saudara baru saja, sekarang tidak. Saudara baru memang kita ambil jadi teman, tapi mereka yang Islam asal juga ada di sini. Jadi kita telah ubah beberapa perkara lah yang ada kaitan dengan upaya kita nama Madrasah Rumah Transit Ma'arif Sabah sesudah kita daftarkan. Belajar, beramal, menyampaikan. Bagi Ustaz Nazri, jika ada kemahuan, pasti ada jalan. Madrasah Rumah Transit Mu'alaf Sabah (RTMS) telah beroperasi lebih 10 tahun. Kebanyakan penduduk di perkampungan pendalaman di Sabah tidak mempunyai guru maupun ustaz yang khusus untuk membimbing dan memberi sokongan didikan agama Islam. Maka dengan inisiatif Ustaz Nazri yang berketurunan Dusun Kimaragam, kini Madrasah RTMS menampung 56 pelajar terdiri daripada 23 pelajar lelaki dan 33 pelajar perempuan. Pusat pengajian ini tidak mempunyai had umur serta tiada yuran pemasukan. Bagi Ustaz Nazri, kehadiran pelajar daripada pelbagai latar belakang keluarga turut memberi ibrah kepada dirinya dan tenaga pengajar. Dengan hanya 5 tenaga pengajar yang berkongsi ilmu, Ustaz Nazri berusaha mendidik anak-anak dari pelbagai pelosok negeri Sabah dengan cara tersendiri. Ustazah Rozi Majid, 22 tahun, juga saudara baru, telah berkhidmat di sini sejak 2019 lagi. Dia teruja dapat membantu menyumbang ilmunya dan mendampingi anak-anak di madrasah. Pelajar juga selesa dengan kehadiran dan pendekatan Ustazah Rozi. Kesimpulan yang saya dapat apabila kita buat ini ataupun pengajaran atau ibrah daripada ini, yaitu menjurus kepada diri saya sendiri. Betapa yang pertama, sebenarnya apabila ada pelajar datang di sini yang baru dan yang bermasalah, dalam waktu yang sama saya juga belajar daripada mereka. Dengan sendirinya saya membaca ataupun terimbau sejarah-sejarah yang saya pernah baca, bagaimana orang Islam yang diikat dan sebagainya. Jadi itu antara yang ya Allah, rupa-rupanya bukan saja mereka yang belajar, saya juga belajar. Jadi di sini sama-sama belajar. Sebab itu kita punya tagline, belajar, beramal dan menyampaikan. Untung sama-sama. Sebab itu kita di sini semua saudara.
Di samping didikan agama, pelajar dilatih untuk berdikari dan bertanggung jawab menguruskan diri dan saling bertoleransi sesama sahabat handai. Setiap pelajar disediakan jadual tugasan harian untuk memasak, basuh baju dan mengemas mengikut waktu yang ditetapkan. Maknanya ilmu tentang jimat itu sudah kamu jiwai. Walaupun saya bagi satu tray, tapi kamu pakai 2 biji saja dalam satu waktu. Adakah tidak rasa itu? Ada. Lazimnya menjelang Ramadan, Ustaz Nazri menyediakan program penghantaran imam dan bilal untuk masyarakat kampung juga ke kawasan saudara baru di pedalaman Sabah. Sebelum kehadiran COVID-19, dia menyediakan ramai pelajar ditempatkan di beberapa buah kampung. Namun, kini dia hanya mampu menyediakan 4 pelajar untuk 2 buah kampung. Kita hantar anak-anak pelajar kita dari sini ke beberapa kampung di pedalaman. Yang pedalamannya itu yang jalannya bukan aspal, yang jalan batu, yang terpaksa panjang bukit, yang terpaksa mengikuti bot, jembatan gantung dan sebagainya. Kenapa? Itu ada sebagian daripada latihan mereka sebagai pembelajaran sesudah mereka boleh mendirikan solat secara persendirian, menjadi imam dan sebagainya. Maka itulah pembelajaran yang kita kenakan kepada setiap pelajar. Pelajar cemerlang diberi peluang melanjutkan pengajian mereka ke Semenanjung Malaysia, khususnya di Kelantan dan Kedah, bagi meningkatkan lagi ilmu ukhrawi. Dia sentiasa menyuntik nasihat serta semangat kepada anak didiknya, terutama yang dibertanggungjawab untuk menjadi imam dan bilal jauh dari RTMS. Jadikanlah perjalanan kami perjalanan dakwah, ya Allah. Ya Allah, jadikan orang yang melihat kami ataupun kami melihat mereka, ya Allah, mereka dapat hidayah daripada kami, ya Allah. Ya Allah, jadikan kami dan sekolah kami asbab hidayah, ya Allah. Muhammad Rosyam Abdul Rahim 17, Muhammad Naim Hazbi 18, Muhammad Sajir Siri 17 dan Muhammad Sahrul Nizo Sudin 20 tahun masing-masing diberi amanah untuk berkongsi ilmu agama di samping menjadi imam dan bilal di surau atau masjid yang ditetapkan. Anak-anak ini juga menjadi ikon kepada rakan pelajar di madrasah RTMS. Ustaz Nazri sentiasa ingin membantu saudara seagamanya, terutama yang menetap di kawasan pedalaman seperti Kampung Salimandut dan Kampung Nolotan di Kota Marudu, Sabah. Sejak COVID-19 melanda, pelbagai aktiviti terbatas. Namun kini Ustaz Nazri kembali aktif berdakwah dan membantu masyarakat setempat yang ingin mendalami Islam. Selain program penyerahan imam dan bilal sepanjang bulan Ramadan, Ustaz Nazri turut menyediakan pelbagai program seperti membaik pulih surau, bantuan sumbangan makanan, persekolahan dan apa jua aktiviti yang dapat membantu masyarakat kampung. Walaupun namanya tidak segah nama-nama pendakwah lain, namun kehadiran dan usaha Ustaz Nazri menyentuh hati masyarakat kampung di pedalaman Sabah. Ustazah Natifah Zubair, seorang penggerak dakwah, telah bertugas di Kota Marudu lebih 15 tahun dan dia bangga dengan usaha murni Ustaz Nazri yang bergiat aktif dalam menyampaikan dakwah. Beliau ingin memajukan saudara sendiri dan suku bangsanya sendiri untuk sama-sama mengorak langkah seperti dia, untuk sama maju ke hadapan membangun Islam dan menyebarkan syiar Islam ini di bumi Allah. Istilah kesedihan bersama saudara baru ini memang suka saya timbulkan.
terlalu banyak. Minta maaf. Dan bila mereka hadir untuk kelas saya itu, salah satu masalah yang paling besar adalah pengangkutan lah. Mereka terpaksa berjalan kaki untuk sampai di tempat pengajian, dan macam mana cara untuk stabilkan masa mereka, macam mana membahagikan untuk kerja dan macam mana untuk hadir belajar. Sambutan dia sangat-sangat luar biasa. Sebagai contoh di Kampung Nolotan, apabila kita hantar lebih awal daripada tarikh kita mula berpuasa ini, mereka menunggu bermula daripada jam 10 pagi sampai hampir jam 1 lebih. Mereka tunggu imam dan Bilal yang kita maklumkan kepada mereka. Dan pada petang selepas kita hantar itu, ada seorang kadai di Kota Merudu menghantar peti ais kepada masjid tersebut. Kemudian kita dapat lagi informasi yang terkini. Ada lagi pihak kedai hantar bantal dan tilam kepada imam dan Bilal itu. Jadi bila kita dapat informasi ini, saya berfikir bahawa kerja ini bukan kerja main-main yang harus kita bersatu semua. Semua pihak, tidak kira dimanapun latar belakang dia, yang penting kita sebagaimana kita sekarang ini bersatu. Tiada apa yang lebih menggembirakan selain melihat kesungguhan anak-anak didikannya berkongsi ilmu yang mereka pelajari. Ini kali keempat Masjid Al-Mutaqin di Kota Marudu menerima imam dan Bilal daripada Madrasah RTMS. Pengurusinya, Ustaz Dainal atau Zainal Alyudin, bangga dengan imam muda didikan Ustaz Nazri. Mereka secara sukarela menawarkan diri untuk memenuhi permintaan penduduk kampung yang memerlukan imam dan Bilal sepanjang bulan Ramadan dan diteruskan sehingga takbir pertama Raya Aidilfitri. Kehadiran mereka nanti, Bilal dan Imam ni, dapat menyuntik semangat dan minat di antara belia-belia di sini untuk hadir ke masjid. Secara tidak langsung di masjid ini juga ada ketua belia, dan ketua belia dia akan mengajak belia-belia itu untuk hadir ke masjid dengan melalui informasi dalam grup WhatsApp belia itu sendiri, insyaallah. Hasil sumbangan yang diterima di Madrasah RTMS turut diagihkan kepada warga asnaf sekitar kampung. Kehadiran imam dan Bilal muda ini disambut dengan senyuman dan amat dihargai. Ranau Sabah. Di sini titik permulaan seorang insan yang tegas, kuat semangat dan bertungkus lumus memperjuangkan agama Islam. Sehingga kini ribuan saudara baru telah melafazkan kalimah syahadah atas bimbingan Ustaz Nazri Abdullah. Bagi dirinya, pelajar-pelajar di madrasah dianggap seperti anak-anaknya sendiri. Hubungan silaturahim yang dibina diharap berkekalan hingga ke jannah. Dia bersyukur kerana masih mempunyai kudrat untuk meneruskan perjuangannya. Seperti suri hati pertamanya, isteri kedua Ustaz Nazri, Wirtia Sukandar, turut titipkan semangat dan membantu menguruskan hal ehwal madrasah mengikut kemampuan. Menghargai kecemerlangan pelajarnya, sesekali Ustaz Nazri membawa pelajar ke Pekan Ranau untuk membeli keperluan madrasah dan dijamu minum petang sebelum pulang ke madrasah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Bulan Ramadan, bulan yang mulia. Pelajar di madrasah bersyukur kehadrat ilahi kerana diberikan tempat berteduh
berlindung serta menyatukan mereka bagai sebuah keluarga yang besar. Kehidupan dan suasana di sini membawa satu ketenangan. Setiap pelajar datang dari berbagai latar belakang dan kehidupan yang berbeza. Ustaz Nazri mengambil cabaran ini untuk membantu mengubah sebahagian penghuni yang bermasalah. Adik Muhammad Izwan Hakimi Muhammad Afendi, 11 tahun, berasal dari kampung Tagudon Lama, Ranau, antara pelajar yang telah banyak berubah sejak dia dimasukkan ke madrasah ini pada 2019. Bagi Ustaz Nazri, antara amalan yang diterapkan kepada pelajar maupun sahabat yang singgah ke RTMS adalah dengan perbanyakkan selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari segi amalan yang kita terapkan kepada pelajar, selain daripada pembelajaran asas pada itu tadi, yaitu amalan salawat. Sebab salawat ini adalah paling pindik yang siapapun dia boleh menghafal dalam secepat yang mungkin, yaitu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab itu kita jadikan itu sebagai amalan setiap pelajar di sini, kerana mengambil khilaf kepada janji yang Allah beritahu kepada kita, sekali kita salawat 10 rahmat. Bagi Ustaz Nazri, hubungan setiap insan yang dibantu, baik sesama pelajar maupun saudara baru, akan dikekalkan selamanya. Sebagai insan yang diberi taufik hidayah, tak kala mencari erti sebuah kedamaian dalam hidup, dia akan terus memperjuangkan usaha murni membantu mereka yang memerlukan. Sungguh pun banyak liku-liku perjalanan susah dan senang dilalui untuk menjadi pendakwah, tapi bagi Ustaz Muhammad Nazri Abdullah, setiap apa yang berlaku tersirat hikmah tersendiri, dan setiap hikmah mempunyai ibrahnya.